Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kami berada di Taman Desa Permai Sikamat, Seremban. Ya, hari ini Abang Edi tolong Alung Amirul untuk menyiapkan batas. Batas ni untuk tanaman cili padi raja. Okey. Kapur yang digunakan ni brandnya ya. Ni adalah Hydrate Lime. Ya, Hydrate Lime. FL Super Lime. Okey. Kemudian baja organik tahi ayam yang digunakan top hasil. Dan NPK 1616 Yaramila. Ya, sama seperti apa yang kami gunakan di kebun di Johor. Alung Amirul ni umurnya 26 tahun. Ya, dia anggota bomber. Jadi projek pertanian cili rajo ni dia buat sambilan, ya. Meskipun dia buat sambilan, tapi projeknya menjadi ya. Okey. Ni Abang Edi tolong menabur tahi ayam. Okey. Panjang batas ni 20 meter. Jadi sepanjang 20 meter anggaran kapur setiap batas dalam 5 ke 6 kilo sahaja cukup. Kemudian baja topsoil atau baja organik tahi ayam dalam 15 kilo untuk 20 meter panjang batas. Kalau tak ada Hydrate Lime boleh gunakan dolomite. Usianya baru 26 tahun ya. Seorang anggota bomber, sangat berminat dengan tanaman cili. InsyaAllah next project dia cakap nak buat rock melon pula. Penaburan kapur tahi ayam dan NPK 1616 dibuat serentak. Okey, hari tu ada yang bertanya tentang kabin ni, ya. Kabin ni berukuran 10 kali 10. Kami dibeli oleh Kak Ezan seharga RM2,500. Itu pokok-pokok yang dah dicabut. Amirul letak di sini, dikumpulkan di sini kemudian dibakar. Ya. Batas di atas ni ada 10, ya. 10 batas masing-masing 20 meter. Okey, inilah area Sikamat. Kami berada di Desa Permai Sikamat. Cili rajo yang akan ditanam berjumlah 1,000 pokok. Ya, kami harap dengan apa yang dibuat oleh Alung Amirul ni dijadikan inspirasi untuk belia-belia muda kita, baik yang sedang bekerja ataupun yang tidak bekerja tapi ada kelapangan, bolehlah buat projek cili ya. Mulakanlah sikit-sikit dulu. Alung Amirul ni dia terus set up 1,000 pokok. Alhamdulillah jadi ya. Kekal dengan projek cili rajonya kerana pasaran di sini tak cukup. Tak mencukupi. Di peringkat awal memang semua orang rasa susah sikit nak menjual. Tapi bila dah dapat pembeli, memang takkan cukup. Itulah yang berlaku dengan kami juga di Johor. Kalau ni dah petani senior dah ni. Petani tua. Apa Pak Edi? Petani otai. Otai. Dah otai ke belum? Dah otai. Otai ke gahai? Gahai. Gahai. Ya, Alung Amirul ni anak buah kami, anak Kak Long. Anak Kak Long Salbi. Okey, dalam tempoh ini semayan belum dimulakan ya. Sebab Alung Amirul ni sedang menyiapkan batas dahulu. Dah siap semua batas barulah mula semayan. Ya, sebab batas ni bila dah ditabur dengan kapur dan kompos serta NPK mesti disungkup dengan plastik silver shine selama sekurang-kurangnya 2 minggu. Ya, lebih lama lebih baik. Jadi ia akan sebati dalam tanah. Okey. Jadi kapur adalah wajib ya, sebab tu bila kita tanam tanpa kapur, pokok tak besar, bantut. Walaupun kita letak NPK berkilo-kilo, pokok tetap akan bantut kalau
tanpa dolomite ataupun kapur. Tu pentingnya kapur. Okey, sekarang penaburan NPK 16-16 ya. Ni Abang Edi tengah ambil. Untuk batas sepanjang 20 meter ni kami gunakan 2 kilo sahaja NPK 16-16 ya. Kalau nak tabur 3 kilo pun boleh je ya. Okey, Alung di sana masih menabur kapur. Abang Edi dah mula menabur NPK 16-16. Jadi bagi pemula-pemula yang keliru ataupun yang kurang faham cara penyediaan batas, inilah dia. Jadi 3 bahan ini wajib ada dalam batas. Kalau untuk tanaman sayur, tanpa NPK 16-16 pun boleh ya. Cukup kapur dan tahi ayam saja. Sebab tahi ayam pun ada NPK-nya ya. Biasanya tahi ayamnya NPK-nya 5-5-5. Kalau untuk sayur yang berumur 1 bulan dah cukup dah. Tapi kalau nak tambah NPK 16 silakan ya. Kalau nak tabur per batas pun boleh ya. Tapi apa yang Abang Edi buat, dia rota semua termasuk jalan-jalannya sekali, laluannya. Sebab nanti tanah tu akan dikaut untuk dijadikan batas. Bermakna di batas pun nanti ada unsur baja. Sebab akar ni, dia bukan duduk kat batas je. Dia akan masuk dalam laluan juga. Dia berkembang Okey, setelah blade dibersihkan, ready untuk membajak. Siapa yang nak driver? Abang Edi dulu. Oh, Abang Edi dulu. Abang ke Pak Cik Edi? Abang. Abang. Okey, setelah buat penaburan kapur, kompos tahi ayam dan NPK, kerja membajak dimulakan untuk sebatikan tanah di batas pertama ni ya. Topang dilaraskan. Okey, ini adalah bajak yang kedua. Setelah dibajak yang pertama pada minggu lepas, ada saya videokan yang Abang Edi terbabas tu sebab lock terlock itu. Okey. Okey, packing. Sepasnya apa yang Abang Edi nak buat? Sekarang kita nak buat batas. Okey, sebelum buat batas apa yang perlu? Kita perlukan plastik selesai. Kita perlukan tali untuk luruskan batas. Meta. Nanti ada jap. Okey, setelah tanah dibajak, batas dipancang dengan PVC, kemudian dipasang tali ya. Tali ini untuk memastikan batas yang dibuat nanti lurus. Okey. Untuk membuat batas hanya menggunakan cangkul sahaja, ya, tidak menggunakan mesin bajak. Kalau menggunakan mesin bajak ni membuat batas, boleh juga. Tapi nanti laluan yang akan dibagi hanya 1 kaki saja. Jadi terpaksa juga pakai cangkul sebab laluan mestilah berjarak 1 meter antara batas ke batas
jarak mesti 1 meter. Bang Edi, berapa lebar batas? Lebar batas 2 kaki. 2 kaki. Lebar laluan? Lebar laluan 3 kaki. Okey, lebar laluan 3 kaki. Laluan sangat penting ya, 3 kaki. Kalau tidak nanti pokok cili bersanggit, anda tak boleh lalu. Lalu untuk memetik boleh, tapi untuk buat kerja-kerja semburan memang sangat sukar kalau batas anda rapat. Kalau anda tengok di bawah tu jarak laluan semuanya 1 meter. Ya, lebar laluan 1 meter. Lebar batas 2 kaki. Cik, tengoklah 2 beranak ni ha. Pada peringkat awal dulu ya, tanah ni kuning. Setelah tabur kapur, tai ayam, NPK dah 2 kali, tanah ni mula hitam. Okey, batas telah pun siap ya. Jadi apa yang perlu dibuat sekarang, trim kiri dan kanan batas tu ya. Sebab nanti kita nak balut kan, jadi kenalah kemaskan. Okey, dah nampak dah kemas ya. Inilah tekniknya untuk nampak batas tu kemas. Ketinggian batas yang saya ukur tadi sejengkal saja ya daripada laluan. Video ni agak panjang sebab kami nak tunjuk cara dan teknik yang betul buat batas untuk tanaman cili. Cili besar sama je. Terung, bendi sama saja. Bomba mana long? Bomba Seremban 2. Bomba Seremban 2. Kemas benang dah tali dah alih ke sini pula. Jadi ni ke sini laluan. Along, ini drip tape baru apa drip tape lama? Drip tape lama. Drip tape lama. Okey. Untuk musim lepas punya, saya rasa ni masih elok lagi ni. Kita try dulu. Kita tengok dia uji dulu. Kalau bocor kita tukar. Dengar cakap bomba tu. Kalau tak ada yang 16 mm macam ni, boleh guna yang 20 mm. Tapi yang 20 mm tu mahal lah sikit ya. Ini engkapnya dilipat. Kemudian di lock kat sini ya, sebab sambungan sumber airnya melalui polypipe di sebelah sana. Silver Shine ni harganya RM85, saiz 1.2 meter. 4 kaki ya. Okey, kali ni plastik Silver Shine yang membalut batas tidak menggunakan alat penyemat, hanya menggunakan tanah. Kalau nak pergi haji cepat buat seorang je. Oh, buat seorang je. Kalau nak pergi haji cepat. Tak boleh 2 orang. Lambat. Kalau nak kahwin lagi? Tu dia cakap apa ni? Kalau nak kahwin lagi? Jawab long. Ada berani ke? Ada berani ke? Tengoklah kerja berdua lagi senang. Jadi kalau anda di rumah tu ada adik-beradik, ada keluarga, ajaklah bersama-sama membuat batas ya. Lagi. Dah siap satu batas. Okey, supaya seimbang kedudukan plastik Silver Shine ni, kambuh tanah di bahagian tengah dahulu. Ya. Nanti baru diikuti tepi-tepi sana. Mulakan di belah tengah dulu supaya plastik Silver Shine ni seimbang. Jadi tidak ada menggunakan alat penyemat. Okey, itu suku dari batas. Yang ni setengah dari batas. Itu yang belah sana pula. Okey, batas
dah hampir siap. Jadi kiri kanannya di letak tanah. Sipil ya. Ini jangan tarik lagi ya. Tinggal sambung jalan ke sini ya. Kepada belia-belia yang tak ada aktiviti kat rumah, ada tanah kosong, segeralah buat pertanian-pertanian ini, tanam-tanam ini untuk masa hadapan kita. Manfaat bersama ya. Manfaat bersama untuk negara kita. Okey, sebagai contoh Bang Edi umur 46 tahun ni, Amirul 26 tahun Ni keluarga, kami dalam keluarga juga memang bergiat dalam pertanian. The best lah mereka berdua ni. Okey. Okey Long, thank you Long. Okey, terima kasih Kak. Ada di. Ya. Rekam. Okey. Lepas ni datang lagi. Datang lagi. Okey, sekian dulu dari Desa Permai Sikamat Seremban. Bye bye.